Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Jadi untuk perbincangan kita hari ini, ada satu hari tu orang duk tanya-tanya ambo lah tentang gapo hak ambo dah bawa setiap-tiap hari dalam poket ni. Jadi ambo rasa agak suka kalau kita dapat bincangkan tentang moga ni, untuk kita buat konten juga lah. Jadi benda ni adalah kita kata kayu untuk kita bersiwak. Kayu sugi lah. Yang mana kayu sugi ni daripada kayu al-araq. Ada orang guna kayu daripada kayu zaitun dan ada orang guna daripada kayu al-araq. Jadi jom kita bincangkan tentang sugi ni. Jadi bersiwak ni sebenarnya kelebihan dia adalah untuk kita ni cuci gigi kita dengan sesuatu yang kesat lah. Tak kira lah kita nak cucikan dia dengan kain ke ataupun sesuatu yang kesat. Tetapi cara baginda Nabi SAW dia gunakan kayu lah. Dan kayu yang baginda Nabi SAW guna adalah kayu al-araq. Jadi ini adalah sunnah yang paling istimewa Nabi tinggalkan untuk kita. Hadis daripada baginda Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana baginda Nabi kata, sugi itu dapat membersihkan mulut dan juga menjemput redha daripada Tuhan. Riwayat Baihaqi. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, jika tidak membebankan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersugi tiap-tiap kali sebelum solat. Riwayat Ahmad. Jadi kita nak tengok sini betapa hebatnya penekanan baginda Nabi SAW untuk kita ni amalkan sugi ni. Dan ada hadis Nabi SAW juga kata, setiap solat orang yang bersugi dan juga orang yang tidak bersugi ni beza dia sebanyak 70 kali ganda. Contoh kita kata si A dan juga si B lah. Si A solat Zuhur 4 rakaat dan si B solat Zuhur 4 rakaat. Jadi si A ni menggunakan sugi, tapi si B ni tidak menggunakan sugi lah. Jadi si B ni pahala yang diperolehi hanyalah untuk 4 rakaat solat dia. Tapi bagi si A ni pahala yang diperolehi adalah sebanyak 280 rakaat solat. Masya Allah. Kita kata 280 rakaat solat ni, kita nak solat sebanyak tu, kita kata agak berat lah, kita kata kan. Tapi hanya dengan bersugi, fadilat sugi ni menyamai kita solat sebanyak 280 rakaat untuk solat 4 rakaat. Masya Allah. Cuba bayangkanlah sehari suntuk kita ni, kita solat sebanyak 17 rakaat. Start pada subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Kalau kita kira logik akal, 17 rakaat kalau kita bersiwak ataupun kita bersugi. Kalau orang biasa yang tidak bersugi, dia hanya dapat 17 rakaat, pahala 17 rakaat solat lah. Tapi bagi orang guna sugi ni, dia seperti mendapat pahala solat sebanyak 1190 rakaat. Masya Allah. Ini dalam masa sehari, 1190 rakaat dalam masa sehari. Kalau saja bolehkah kita buat sebanyak tu? Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tengok apa kelebihan ataupun kita kata fadilat sugi ni lah. Pertama sekali, sugi ni dia dapat membersihkan mulut dan juga menghilangkan bau mulut kita. Jadi kalau jenis orang mulut berbau tu, dengan bersugi ni, dengan khasiat sugi ni boleh menghilangkan bau mulut dia dan mengharumkan bau mulut dia lah. Yang kedua, sugi ni juga boleh menjemput keredaan Allah SWT, seperti mana hadis daripada Sayyidatina Aisyah tadi. Dan juga ia boleh menjemput kemarahan syaitan. Jadi Allah suka, syaitan benci. Dan dari sudut fizikal pula, pertama sekali, sugi ni dia boleh menguatkan kita punya gigi. Yang mana kalau kita tengok lah ni, ramai orang guna berus gigi dan juga ubat gigi. Berus gigi tu tak ada masalah lah. Dan dalam ubat gigi ni dia ada kandungan fluorida, dan mengikut kajian, fluorida ni dia boleh merapuhkan gigi kita lah. Jadi sugi ni kelebihan dia adalah untuk kuatkan gigi kita dan juga kuatkan gusi kita untuk mencengkam kita punya gigi lah. Jadi orang yang bersugi ni insya-Allah lambat rongok gigi dia dah. Dan seterusnya, sugi ni dapat menajamkan pandangan mata. Maksudnya pandangan mata kita tu boleh lebih tajam, dan juga insya-Allah mungkin kalau kita kata mungkin saya ni rabung, lama-lama mungkin dia boleh jadi makin cerah pandangan. Selain daripada tu, dia boleh menguatkan akal. Maksudnya menajamkan akal kita untuk kita kata ingat sesuatu, untuk buatkan otak kita ni lebih ligak lah, untuk
berfikir sesuatu. Yang paling best sekali dengan bersugi ni, dia boleh melancarkan dan atau melembutkan lidah kita ketika kita nak mengucapkan syahadah, ketika kita sakaratul maut nanti. Contohnya kalau kita ni dalam sakaratul maut, dengan amalan bersugi ni, khasiat bersugi ni, fadilat bersugi ni dapat memudahkan kita, melancarkan lidah kita, meringankan lidah kita untuk menuturkan kalimah syahadah ketika kita akan dijemput oleh ajal nanti. InsyaAllah begitu besarnya fadilat sugi ni. Okey, bila masa yang sesuai untuk kita gunakan sugi ni? Pertama sekali, waktu sunat. Maksudnya sunat kita menggunakan sugi ni pada bila-bila masa saja kita nak guna. Maksudnya kita duduk saja ke ataupun kita nak pergi mana-mana, kita boleh gunakan sugi. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meninggalkan sugi walaupun di rumah ataupun dalam perjalanan dia sentiasa bawa sugi itu. Tapi kalau sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita bersugi adalah sebelum kita solat. Maksudnya sebelum kita akad takbir itu kita sugi dululah. Dan juga semasa kita berwuduk. Itu pun sunat muakkad untuk kita bersugi. Seterusnya sebelum kita baca Al-Quran dan juga sebelum kita baca kitab hadis. So ini adalah tempat-tempat yang sangat-sangat dituntut untuk kita bersugi, sebab dia boleh menambahkan lagi, kita kata, fadilat bacaan kita tu dan juga fadilat solat kita tu lah. Okey, baik, cara pemilihan kayu sugi yang terbaik. Untuk kayu sugi tu, dia tidak boleh lebih panjang daripada sejengkar. Maksudnya kayu sugi kita tu jangan lebih pada sejengkar lah. Jangan lebih pada sejengkar dan juga jangan terlalu pendek. Kita kata lebih pendek daripada 4 jari. Contoh 4 jari kita, jangan terlalu pendek pada 4 jari. Maksudnya bila dah sampai 4 jari tu, kita boleh tukar sugi yang lain lah. Sebab sugi ni pun kita kena tukar juga. Ini maksudnya ini tu bila dah terlalu lembut, kita boleh potong. Dan juga kita gigit untuk dia jadi lembut dan kita boleh gunakan untuk bersugi lah. Jadi yang maksudnya saiz yang ideal jangan terlalu lebih panjang pada sejengkar, jangan lebih pendek daripada 4 jari. Dan juga dia punya besar dia jangan lebih besar daripada ibu jari dan jangan lebih kecil daripada jari kelingking. Tapi orang kata cakap tak boleh, tak ada masalah. Itu adalah bentuk yang ideal, yang maksud ikut sunnah betul. Tapi kalau contoh tidak mengikut begitu pun tidak ada masalah, boleh je. Yang penting sekali kita bersugi. Dan cara kita nak pergi dia, okay, baik, sugi ni cara nak pergi dia begini. Baik, ibu jari dan juga jari kelingking berada di bawah, yang 3 jari lagi duduk di atas. Inilah cara kita bersugi. Ini cara yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat lah. Ini cara bersugi dia. Bolehkah kita nak pergi gini ke, nak pergi gini ke, nak pergi gana? Gitu ke boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tetapi dia bukan ikut sunnah lah. Jadi ikut sebenar-benar sunnah adalah dengan pergi gini. Jadi letak di tengah gigi. Jadi kita tarik, maksudnya gigi yang atas kita tarik ke kanan. Maksudnya ikut start kanan dulu. Okey, gigi atas kanan, turun bawah ke tengah. Okey, naik atas balik kiri. Jadi dia akan berbentuk 8. Buat secara 3 kali lah. Itu mengikut sunnah dia. Jadi inilah antara fadilat ataupun kelebihan-kelebihan yang kita menggunakan sugi. Jadi ramai orang tengok orang yang menggunakan sugi ni nampak pelik lah, kita kata zaman ni dok. Tidak, jangan nampak pelik, sebab ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi buat. Sepatutnya kita ni kita kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun kena buat. Ramai orang kata tak silah, kita kata bersugi ni takut nampak macam tabligh. Tidak, sebenarnya sugi ni bukan milik tabligh. Sugi ni adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sarankan kita untuk guna ataupun kita ikut. Yang mana kita bersugi bukan sebab kita nak suruh nampak macam tabligh. Sebenarnya kita nak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jangan pernah ada rasa malu untuk kita ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di sebalik sebatai kayu yang murah ini tersimpan fadilat yang sangat-sangat luar biasa hebatnya. Jadi janganlah kita jadi orang yang rugi meninggalkan salah satu sunnah yang hebat ni di akhir zaman ni, insya-Allah. Jadi kita sama-sama amal dan kita sampaikan kepada orang lain yang mana tak tahu tentang khasiat bersugi ni, insya-Allah lah. Akhir kata, tanda kita sayang Allah, banyakkan zikrullah,
tanda sayang Nabi SAW, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Tanda kita sayang diri, banyakkan sebut astaghfirullah. InsyaAllah, izin Allah, syurga untuk kita. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.